السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit bersama Hadi Syahudin, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa ini kita berada pada ayat 51, 50 dan seterusnya daripada surah Taha, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fama balul qurunil ula qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wala yansa. Sadaqallahul azim. Dia Firaun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu? Nabi Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabbku dalam sebuah kitab, iaitu Lauhul Mahfuz. Rabbku tidak akan salah ataupun lupa. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, telah kita huraikan pada kuliah terdahulu bahawa pertanyaan ini menunjukkan betapa sempit pengalaman, pengetahuan Firaun tentang alam sekelilingnya. Dia ni menjadi raja hasil daripada warisan datuk nenek moyangnya. Jadi Firaun ni tak belajar tinggi, tak ada mempunyai pengalaman menuntut ilmu. Dia menyangkakan bahawa dia ni sudah berada di tahap yang paling baik. Selalu berlaku kepada golongan yang berharta, golongan yang menyangkakan bahawa memadailah harta tersebut untuk menguasai manusia. Padahal bila seseorang meninggalkan menuntut ilmu, maka dia akan ketinggalan dan akan dipandang kecil, hina oleh orang lain. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila Nabi Musa datang membawa satu suara baru dengan nada baru, pandangan untuk mengajak kepada perubahan, mengetahui bahawa ada Tuhan yang Maha Besar, sehingga kekuasaan Firaun tidak ada ertinya sedikit pun nak dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka Firaun tanya, kalau bertuhankan kepada aku ni dipandang salah, maka bagaimana keimanan datuk nenek moyang yang telah terdahulu yang telah mati? Padahal mereka merupakan orang-orang mulia, orang berjasa, apakah mereka akan diseksa oleh neraka Allah Subhanahu wa taala? Satu pertanyaan dari orang yang telah terdesak, tuan-tuan. Maka Nabi Musa menjawab, pengetahuan tentang perkara itu ada di sisi Tuhanku. Allah SWT mengetahui barangkali orang itu menyembahmu dalam keadaan terpaksa dan takut. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ada di kalangan rakyat ni mengikuti kerana takut, bukan kerana suka pun, tapi kerana benci meluat itu, tapi kerana terpaksa, maka mereka menyatakan sokongan. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Semuanya Allah mengetahui. Tuhanku mengetahui segala sesuatu. Jadi Allah SWT tidak akan tersesat. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah SWT telah menetapkan bahawa semuanya dalam pengetahuan Allah SWT. Ilmuha inda rabbi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Kekuasaan pengetahuan itu ditegaskan dengan menyatakan fi kitab. Fi kitab, untuk mengukuhkan bagaimana terpeliharanya segala sesuatu itu tanpa ada pemindaan. Jadi para ulama tafsir menyimpulkan bahawa jawapan Nabi Musa ni pada akhirnya bermakna balasan terhadap nasi terdahulu memang akan menjadi sulit kalau Allah SWT tidak mengetahui. Tapi keadaan itu bukan seperti itu, kerana Allah Maha mengetahui dan pengetahuannya terpelihara, tersembunyi, terpelihara. Tak ada siapa pun boleh pindah, tak ada siapa pun boleh buat perubahan. Fi kitab, maksudnya satu yang mengandungi erti pengetahuan Allah tentang terperinci satu perkara tanpa dapat dipinda. Kalau kita simpan dalam komputer, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, tiba-tiba kena reformat balik komputer, habis semua hilang. Kalau kita simpan backup dalam file apa bentuk sekalipun, CD dan sebagainya, tiba masa kita lupa juga. Ini manusia punya keterbatasan pengetahuan yang pernah kita bincangkan dahulu dari perspektif Islam, seperti dihuraikan oleh Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam.
Berbezanya ilmu manusia yang bersifat juz'i dengan ilmu Allah SWT yang bersifat kulli. Tidak boleh dibanding langsung, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi ayat ini menjelaskan kepada Firaun betapa pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaannya tidak berlaku kacau bilau. Semuanya dalam ada catatan. Sama ada orang terdahulu, orang zaman purbakala ataupun waris yang datang kemudian. Tidak ada yang terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang dahulu buat jahat, buat baik, semuanya dicatat Allah SWT. Begitu juga orang kemudian. Akal budi manusia sendiri menunjukkan kepadanya bahawa kekuasaan tertinggi itu mesti ada. Ada orang yang terkunci lidahnya, tak berani untuk membuka mulut, tapi dalam hatinya tidak menerima kepimpinan wahai Firaun. Dan memang ada orang yang semata-mata jahat. Semua perhitungan itu tepat dan jitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tidak akan lupa, Allah tidak akan tersesat, tidak tersilap dalam keputusan yang dibuat olehnya. Jadi dengan jawapan seperti ini, Musa alaihi salam telah pun menambah satu lagi keterangan tentang Allah SWT, iaitu dia mempunyai catatan sendiri tentang amal buatan makhluk. Dia tidak akan silap, tidak akan meraba-raba seperti manusia yang bila satu catatannya hilang, dia sudah tidak ingat apa lagi yang pernah dibincangkan satu masa dahulu. Jadi dengan jawapan demikian, Firaun sudah dapat merasakan bahawa dia tidak ada sifat kesempurnaan seperti itu. Ini tujuan Nabi Musa berdebat dengan Firaun di situ. Kemudian Nabi Musa melanjutkan dakwahnya tentang siapa yang berhak disebutkan Allah SWT, yang sekali-kali kekuasaan Firaun tidak akan sampai sedemikian besar kekuasaannya itu. Allah jelaskan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Ini ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kulu wara'u an'amakum inna fi dzalika laayatin liulil nuha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Allah yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan dan telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air, maka kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam. Makan dan gembalalah binatang dan ternakmu itu. Sungguhnya pada demikian terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Darinya kami menciptakan kamu, kepadanya kami kembalikan kamu, dan darinya kami akan keluarkan kamu pada kali yang lain. Dan sungguhnya kami telah memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kami semuanya, maka ia mendustakan dan enggan. Para pendengar dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi Firaun hanya mendapati bumi yang telah terhampar. Seluruh manusia lahir ke muka bumi ini dan hidup di atas hamparannya. Hamparan di bumi yang Allah jadikan ini terhampar, mengecap nikmat yang ada dalamnya, mengutip segala kekayaannya, mendirikan bangunan yang indah-indah, dan dibinakan untuk kamu jalan-jalan. Sehingga manusia ini tidaklah terkurung seperti katak di bawah tempurung dalam satu daerah saja. Boleh pergi ke tempat lain, ke negara lain. Jalan-jalan yang dijadikan Allah SWT itu sudah pun tersusun masuki hutan belantara, padang yang luas, sungai pun dapat dibelah dengan adanya perahu, dapat diseberang dengan adanya jambatan. Dengan demikian hubungan antara manusia berlaku. Kerana satu manusia, penduduk satu tempat memerlukan kepada yang lain. Dan diterangkan di sini betapa pentingnya hujan turun. Allah turunkan hujan dari langit, teratur sekali peredaran air untuk menjadi hujan itu. Hujan pun turun, mengalir dari satu tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan kemudian berhenti kadang-kadang menjadi tasik, menjadi kolam, menjadi lautan. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Dan ada pula air ini yang menyelinap masuk ke dalam bumi, kemudian timbul pula digali menjadi telaga. Nampak tak tuan-tuan? Dan bila berlakunya proses penyedotan itu ke langit, sehingga ia menjadi embun turun pula pada waktu malam. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, adakah semua ni berlaku dengan percaturan Tuhan macam kamu, wahai Firaun? Soalan begitu yang nak ditanya oleh Nabi Musa secara indirect. Adakah begini teraturnya dunia? Kamu yang mengaturnya? Nabi Musa nak tanya seperti itu, tuan-tuan. Kulu wara'u an'amakum. Makanlah olehmu, gembalalah binatang ternakmu.
Jadi sebab turunnya hujan, tumbuhlah bagai tumbuhan, maka ada yang manusia boleh makan dan menjadi makanan mereka, makanan ruji mereka umpamanya, dan ada pula yang layak dimakan oleh ternak saja seperti rumput-rumput. Semua itu dijanjikan Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Pendeknya semuanya terjamin, rezeki masing-masing tersusun, teratur kerana adanya hujan. Dan kalau hujan tak turun pun kerana kemarau, sungai masih lagi dapat menyalurkan air. Jadi sungguhnya pada demikian itu patut engkau renung, wahai Fir'aun. Nyata sekali bahawa manusia hidup di dunia ini benar-benar menanti ihsan rahman Allah SWT. Walaupun dia ni orang berpangkat, orang berkedudukan, orang banyak wang sekalipun, mahupun orang miskin, semuanya mengharapkan rahmat Allah SWT. Rupa air yang turun, binatang ternak yang dimakan, susunya dan sebagainya. Jadi di hujung ayat ini tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, bukti adanya kekuasaan tertinggi yang mentadbir alam ini, yang manusia, bagi manusia yang patut menggunakan akalnya tentulah akan merenung dan berfikir, dan timbul dalam hatinya rasa keinsafan sebagai hamba pada Allah SWT. Tidak patut menyombong. Nampak tak tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian? Tak patut langsung menyombong. Ini semua disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami, kekuasaan Allah SWT yang sangat jelas kepada makhluk ini, kepada Fir'aun ini yang, dan juga manusia lain yang keras kepala. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, di ayat ni kalau kita lihat, boleh dihubungkan dengan ayat lalu. Allah SWT memberikan kepada satu benda itu bentuk kejadiannya, dan Allah beri petunjuk kepadanya. Ini mengaitkan jawapan Nabi Musa tentang keluasan ilmu Allah SWT. Jadi Allah telah menempatkan manusia di bumi ini, menghamparkannya supaya mereka dapat menikmati segala bentuk kemudahan yang ada. Seperti kalau kita nak bandingkan dengan seorang bayi yang ditempatkan dalam buaian, dididik untuk mendapat kehidupan yang lebih mulia. Selepas itu bagi manusia ni gitu jugalah, mahda. Lihat Allah gunakan perkataan allazi ja'alakumul arda mahda. Mahda diistiarahkan, disamakan dalam konteks seperti buaian. Kalau baby ini duduk dalam buaian, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, kepatah Arab, tuntutlah ilmu dari buaian ke liang lahat. Maknanya bumi ini dipermudahkan Allah SWT sebagaimana seorang bayi duduk dalam, dikendong dalam buaiannya supaya dia dapat membesar dengan baik, sihat, cukup tidurnya, rehatnya cukup, dan akhirnya dia akan menjadi manusia yang berperanan memperbaiki keadaan dunia. Begitu juga manusia ditashbihkan di sini, disamakan dengan seolah-olah kita duduk dalam buaian yang penuh dengan kelihatan bagi persiapan menghadapi akhirat dengan amalan-amalan saleh yang Allah SWT suruh kita buat dunia kita sempurnakan. Jadi Allah menjadikan manusia di bumi ini supaya dia menjadi ada jarak di antara dia dan tujuan hidupnya, ada jalan yang harus ditempuhnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagaimana juga dia menempuh jalan-jalan di permukaan bumi untuk mencapai arah yang ditujunya. Jadi Allah menurunkan air dari langit berupa hujan ini, mata-mata air, sungai, telaga, lautan, ditumbuhkan daripadanya bermacam jenis pokok. Lalu Allah memberi hidayah kepada manusia untuk memakannya, yang mana boleh makan, yang mana tidak boleh makan, yang mana khas untuk manusia, yang mana khas untuk binatang sahaja. Tanda-tanda tentang hidayah dan rububiyah, kekuasaan Allah SWT ini yang hanya difahami oleh mereka yang berakal. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab, kita lihat perkataan yang digunakan Allah SWT di sini, An-Nuha. An-Nuha ni jamak perkataan Nuhya. Nuhya ni kalau kita lihat dalam kamus-kamus, sebagai contohnya kamus Al-Farid, iaitulah merujuk kepada akal. Agaknya kerana dia ni sari yang perkataan naha, yanha, yang berarti melarang. Kerana akal manusia ni fungsinya melarang daripada melakukan perkara-perkara yang membahayakan, menghalang manusia itu daripada terjumus dalam perkara-perkara yang tidak elok untuk dirinya. Jadi bila Allah nyatakan di sini, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam ayat kulu war'u wa an'amakum inna fi dhalika laayatin liulin nuha. Nuha ni perkataan yang disebut tadi nahyun, an-nahyu, iaitu benda satu yang dapat menegar seorang daripada melakukan perkara yang membahayakan. Maka demikianlah fungsi akal. Kalau akal tu digunakan dengan sebenarnya, maka pastilah
manusia itu akan menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ikhwati fillah. Dalam redaksi ayat akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Kami keluarkan daripadanya berjenis-jenis tumbuhan yang macam-macam. Ia menjadi satu bentuk iltifat. Iltifat ini kita pernah belajar satu masa dahulu. Lihat perkataan yang mulia Allah SWT. Alladhi ja'alakumul arda mahdaw wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi azwajan min nabatin syatta. Ini bagaimana penukaran berlaku dari alladhi tiba-tiba bertukar menjadi akhrajna. Mengapa berlaku demikian tuan-tuan? Daripada dhamir ghaib kepada dhamir mutakallim jama'. Mengapa berlaku pengalihan bentuk redaksi di sini? Tak lain dan tak bukan untuk mengisyaratkan bahawa penumbuhan, berbagai bentuk tumbuhan dengan macam-macam jadi bentuk rasanya merupakan perkara-perkara yang sangat menakjubkan, yang merupakan khususiyat Allah Subhanahu wa taala. Ia hanya khas untuk Allah Subhanahu wa taala sahaja. Allah sahaja yang menumbuhkan pokok-pokok. Berkali di kalangan manusia boleh mengatakan, saya telah mempermudahkan untuk rakyat saya begini. Tapi mengerja bagi menumbuhkan pokok-pokok dan tanaman yang subur, semuanya kehendak Allah SWT. Itu sebab dikhususkan sini kami sahaja. Ia merujuk pada Allah Subhanahu wa taala untuk lil ghalabah, litta'zim, untuk menunjukkan kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kaya bahasa seperti ini banyak kita temui dalam tafsir yang lalu, dalam huraian lebih kurang sama. InsyaAllah dengan Allah SWT nanti ada peluang kita lihat sebagai contohnya surah Al-An'am, surah Fatir, surah Naml. Perubahan berlaku dalam bab iltifat ini. InsyaAllah kita sambung pada kuliah akan datang. Allah menggunakan perkataan azwaj yang menghuraikan berbagai bentuk tanaman, segala jenis tanaman. InsyaAllah perkara ini akan kita hurai dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.